Assalamualaikum. Semangat sahabat-sahabat sosial media, apa khabar anda semua? Saya Syamsul Bahri. Hari ini 22 Februari 2022. Satu nombor yang unik, 2202 2022. Kita terbalik, dia sama. Kita pusing kiri kanan, dia sama. Kita terbalik macam pun dia sama. Satu nombor yang unik. Tapi yalah, tidak ada apa-apa pada nombor, ya. Selamat datang, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya di luar. Ini Little Karachi. Saya berada di Karachi, di lorong nak kata lorong di Mekah ada, Karachi ada. Jom kita bersia-sia dahulu. Ini bakar kebab. Ini buat naan. Special naan, original Pakistan. Tengok tempayan. Ini kima. Tengok tu roti. Tengok dalam. Tu dia. Aguan dia. Jom kita tengok menu dia. Ini buat kebab. Pakistan punya dessert. Menu dia berbagai nasi, berbagai kari kambing, kari ayam. Memang sedap lah. Tengok ni macam lorong di Mekah, Dubai. Lagi pergi Dubai, Mekah, lorong dia memang banyak jenis jual macam ni. Buah-buah tahan tempatan Malaysia. Apa 45? Terus manis-manis lah. Banyak manis. Sekarang naik harga lah. Badam 40 kita lepas sekarang. Jadi itulah dia serba sedikit tentang Little Karachi. Nama restoran ni restoran Pakistan. Pakistan tu tulis. Restoran Pakistan di Jalan Ipoh. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4 5 kedai kot. 1, 2, 3, 4 5 buah kedai. Saya suka dia dekat sini, Pakistan punya chai ni. Kopi, selalu saya kata teh susu lembu, tapi dia kata chai. Pakistan ni chai. Bagusnya dia buat tawa kosong. Dia memang dia tak kena ubur gula, cuma dia bekalkan satu tong gula ni. Jadi uburlah banyak mana yang you all suka kan. Tapi saya memang suka manis, jadi saya uburlah benda-benda manis. Walaupun sekarang pukul 10.30, jalan raya di Kuala Lumpur masih lagi sibuk, hiruk pikuk. Tu belakang saya tu tengah bakar kebab, tak salah saya.
Okey ya. Hari ni saya nak teruskan sedikit lagi kisah-kisah yang menarik. Saya hari ni bukanlah nak cerita kedai Pakistan ni sangat pun, bukan nak promote dia tak ada. Saya kebetulan jalan-jalan ajak isteri singgah di sini minum ya. Minum di kedai Pakistan ni. Jadi hari ni saya nak share satu cerita, satu kisah ya. Seorang petani, orang nak kata petani ni taklah petani yang kaya. Dia ada beberapa ekor kaldai yang digunakan untuk buat kerja, mengangkat barang. Tapi ada seekor kaldai ni dia sayang, dia macam dibelai lah. Satu hari mereka berjalan-jalan tu kan, buat kerja. Kaldai tu termasuk dalam satu lubang. Lubang tu macam senang faham telaga buta lah, kalau kita panggil telaga buta, yang dah tinggal yang dalam Jadi kaldai tu berbunyi lah, panggil lah. Saya lupa lah macam mana bunyi kaldai. Nak kata macam kuda tak juga kan. Jadi kaldai ni menjerit-jerit lah ya. Jadi tuan dia ni tak boleh nak buat apa, nak tarik tak tahu macam mana, dah tua. Jadi tuan kaldai ni ambil satu keputusan, aku kambus dia lah dengan tanah supaya kaldai tu mati, tak adalah dia terseksa. Jadi setiap kali dia tambus, dia campak tanah, dia cedok tanah masuk dalam lubang tu, tanah jatuh atas belakang kaldai tu dia goyang-goyang badan dia, tanah jatuh ke bawah dan dia naik pijak atas tanah. Setiap kali tuan dia buang tanah, dia goyang-goyang badan dia, jadi tanah-tanah jatuh dari badan dia dan dia naik lagi atas tanah dia ya. Jadi tanah tu semakin naik dan dia goyang-goyang. Setiap kali tanah dicurahkan ke dalam lubang tu, bila kena pada dia, kaldai ni goyang-goyangkan badan dia. Ada tak macam kaldai goyang? Kaldai ni goyang-goyangkan badan dia, maka tanah jatuh ke bawah dan dia pijak atas lagi. Dia kaki dia keluar daripada tanah tu, dia pijak. Sampailah akhirnya tuan kaldai ni tak perasan, lubang tu dah penuh, kaldai ni dah keluar daripada lubang tu. Dan maka kaldai tu pun dengan gembiranya makanlah rumput-rumput yang hijau. What is the moral of the story? Apakah kisah cerita ni? Tanah yang disiram kepada kaldai tadi itu adalah ibarat macam masalah kita. Masalah kita setiap hari ada masalah. Kita cuma goyang-goyang macam kaldai tu lah. Masalah ni kita kena cari jalan dia sebenarnya sekejap je, dan kita kena atasi masalah tu. Tu dia. Jadi tanah tu ada masalah pada kaldai tu, jatuh ke badan dia, dia goyang-goyang, maka masalah tu jatuh ke tanah dan dia pijak atas tanah. Jadi kita kena shiver our body so that the earth jatuh ke tanah, masalah ni akan turun ke bawah, jatuh dan kita pijak, kita naik, kita pijak, kita naik, kita pijak, kita naik, sehinggalah kita dapat nikmat kejayaan yang kita perlukan. Berat kaldai tadi tu, nikmat dia rumput yang hijau. Jadi tuan-tuan sekalian, kisah ni menarik, nampak macam simple je. Kehidupan kita penuh dengan masalah. Tanah yang disiram kepada kaldai ni memang masalah-masalah kita. Banyak masalah. Masalah kecil-kecil, masalah yang berat, kadang sakit kita, kadang kita perit. Tapi kita just brush off from our life dan kita move on, step up, sehinggalah kita capai apa yang kita impikan ya. Minum dulu teh ya. Baik, bagi ais batu saja. Ais batu satu. Satu saja. Dari mana bang? TikTok kan? Bukan, IG Instagram. Jadi sedap lah ni teh dia ni. Saya kat Dubai lu hari-hari minum teh chai ni. Kat Mekah pun sama, kat Madinah pun sama. Kat Mekah dengan Madinah saya sukalah ikut minum sama. Tapi kat Malaysia ni saya skala lah. Dia banyak macam tu je lah Tapi saya kedai mamak dengan kedai Pakistan ni, satu kedai Pakistan ni confirm Islam dah, kita tak perlu risau. Kedai mamak ni kadang-kadang minta maaf lah, India bukan Islam kan. Jadi adalah setengah-setengah kedai macam selalunya pelita ni ramai India Islam, India Muslim Tapi kalau lain-lain tu payah jugalah jumpa Tapi Pakistan ni insyaAllah sebab Pakistan yang bukan Islam ni memang terlampau kecil lah dia punya majoriti dia.
Dia punya penduduk dia tak ramai yang bukan Islam. Majoriti adalah orang Islam. Jadi selesa sebenarnya kedai orang Islam, dan masakan dia lebih sedap daripada kedai mamak. Rempah dia berbeza. Kalau kita minta maaf cakap lah, kita lelaki ni kan, kalau tiap malam, thank you. Straw. Kalau kita orang lelaki ni tiap malam makan dia punya dal dia tu dengan dia punya roti naan ni, memang badan kita lain macam lah. Kita punya pistol pun dia keras lain macam. Itu memang sebab rempah dia kot ya. Sebab tu orang Pakistan ni kita selalu nampak badan dia fit kecil-kecil. Dia tinggi tapi dia taklah gemuk. Adalah yang gemuk tapi kebanyakan jarang lah Jadi okey, itulah dia kisah tentang Kaldai ni tadi dengan masalah. Sama dengan kita kena selesaikan masalah ni juga. Okey, itu biasalah setiap malam ada satu tajuk Tapi hari ni saya nak share pasal ilmu tentang masalah. Bukan masalah silap. Itu tadi cerita pasal Kaldai tu. Pasal alasan. Kehidupan kita ni, kita memberi 1000 alasan supaya kita tidak maju ke hadapan. Tapi kalau kita pusingkan sikit, kita beri 1000 alasan supaya kita maju ke depan. Boleh je. Jadi kita mencari alasan supaya kita ke depan dan kita terus agresif dan kita berjaya. Ataupun kita mencari alasan menghalang kejayaan kita. Apakah alasan-alasan ni? Cuba ingat-ingat Salah satu alasan yang biasa kita dengar, tunggulah hari Isnin aku mula. Ini memang a killer punya alasan lah. Hari Isnin aku mula, 1 hari bulan aku mula. Tapi sama genuine. Dia kata aku nak mula pada tarikh lahir aku supaya aku nak dapat keberkatan. Aku nak mula pada hari aku punya anniversary. Tetapi masa tak jauh sangat, dalam beberapa hari saja. Yang saya kata alasan ni, setengah orang kata saya nak mula pada hujung tahun ni, 1 hari bulan. Sebab setiap bulan tarikh lahir 1 hari bulan. Saya ada satu sahabat saya berjaya collect ratus-ratus ribu sebab dia menunggu 1 hari bulan tu tarikh lahir isteri dia dan juga a new year. Jadi dan dia berjaya sukses. Yang maksud saya alasan hari Isnin mula ni, dia sentiasa membiasa hari Isnin aku mula. Hari 1 hari bulan aku mula. Jadi dia tidak bermula. Jadi alasan ini kita kena ubah kepada mula sekarang. Bertindak sekarang. Simple je sekarang. Kadang-kadang contoh dia kan. Contoh kita nak jual kurma kawan saya ada approach saya minta saya jual kurma. Simple je, saya kata bagi sampel kat saya. Jangan tunggu aku ada modal baru beli. Tak boleh. Kita kata bagi aku sampel 2 kotak. Saya tak minta banyak, 2 kotak je. Satu saya buka nak bagi orang rasa, satu nak tunjuk how packaging dia tu. Memang menarik lah kurma tu. 4 jenis kurma dalam tu. Kurma ajwa yang besar-besar tu. Lepas tu kurma majul Pakistan, Palestin tu panjang macam tu. Kurma safawi. Lagi satu kurma apa saya lupa lah. Tapi 4 jenis. Jadi ambil baru je. Kita kena mula. Kita jangan cakap tunggulah aku ada modal. Tak boleh. Tunggulah hari Isnin. No. Jangan menunggu. Kena buat segera. Satu lagi alasan orang kata dia suka bila dia tak berjaya atau dia buat tak betul, dia kata bukan salah aku. Bukan salah aku tidak berjaya. Ini sebenarnya setiap benda ni adalah tanggungjawab kita, dan kita bertanggungjawab ke atas apa yang kita buat, apa yang kita harungi. Kita yang bertanggungjawab. Jadi tidak ada isu yang mengatakan bukan salah aku. Hai, Assalamualaikum. Tidak ada alasan untuk kita katakan bukan salah aku. Kita kena bertanggungjawab ke atas setiap tindakan kita, setiap apa yang kita buat. Satu lagi favorite orang kata aku tak boleh buat lah. Tak boleh buat. Dia belum buat dia kata tak boleh buat. Buat dulu. Cara dia buat dulu. Dah buat. Janganlah 3 hari buat kata tak boleh buat. No. Buat dulu. Buat all out. Sehari 4 jam, 8 jam. Kalau yang part time tu mungkin 4 jam. Assalamualaikum Tuan Ahmad Dali. Yang alasan kata tak tahu ni, you kena buat je dulu. Nobody is perfect. Kita jangan tunggu perfect baru kita pandai, baru kita nak buat. Kita tak. Kita kena buat sekarang. Dan kita akan jadi pandai. Buat saja. Kita buat. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Hari ni saja share-share santai-santai. Ini kedai Pakistan ni. Kalau Tuan ada kawasan sini, baiklah join. Ni kedai Pakistan ni. Nampak handsome lah. Ni real Pakistan ni. Tak ada orang tengok. Tak ada orang tengok. Tak ada popular. Orang banyak busy. Orang semua sibuk. Saya belum popular lagi. Nanti dah bang. Nanti pelan-pelan dia naik.
Ini kedai ni Tuan Madali mai minum. Pakistan chai, sedap ni. Jadi tak tahu ni sebenarnya kena buat je mula. Saya dulu tak tahu buat kuih. Saya dah boleh buat kuih. Buat je. Sebenarnya kita banyak overthinking, fikir. Belum buat je. Isteri saya nak buat kek, lalu dia buat, jadi juga kek dan boleh jual. Nak buat sandwich, dia buat, jadi juga sandwich. Ini pengalaman kami lah. Tapi sebenarnya banyak benda sebenarnya kita buat je. Anak-anak saya kalau kata ayah nak menjaga lah, kata buat. Kata buat je. Kau nak buat apa? Buat je. Saya tak ada bagi cadangan apa semua, kita buat je. Sebabnya dia kena harung dan kena terima benda tu. Dia pernah jual air tin tu. Dia beli berkata-kata dekat pasar raya dekat KL ni, banyak pasar raya jual murah-murah. Dia masuk dalam satu white styrofoam tu. Dia buat air batu, dia tarik. Letak atas troli, dia tarik. Jual lah. Dekat apa ni, Taman Tasik Pintu Wangsa tu, dekat Dataran Merdeka buat. Jadi sebenarnya kena buat je ya? Tak tahu ni, tak boleh buat ni, sebenarnya kita kena mulakan je. Kadang-kadang orang kata lah, ni kehidupan ni tidak adil lah. Mereka je berjaya, kita tak berjaya. No. Orang tu berjaya, kita tak pernah tengok apa yang dia lalui sebelum ni. Yang kita nampak adalah peak of the iceberg. Iceberg ni, kita nampak dekat peak ya. Bawah dia tu lagi besar. Yang kita tak nampak. Dia dah terkompos sikit. Jadi sama juga orang berjaya tu, kita nampak dia di atas je. Jadi kita kata tak adil, dia je yang berjaya. Sebenarnya dia melalui apa yang kita lalui. So istilah tidak adil, tidak. Allah tu maha adil. Dia beri pada semua orang. Cuma cara kita nak ambil ke, kita nak terima ke. Jadi tidak ada isu. Orang bukan Islam pun dia ada hak dia ya? Orang Islam ada hak dia. Jadi ada orang berjaya, ada orang tak berjaya. Ada orang dia macam smooth sailing. Dia dilahirkan dalam keluarga yang berniaga. Dia berniaga sendiri jadi. Sebab sebenarnya dia telah bersedia untuk berniaga daripada kecil. You jangan salah faham. Dia bukan smooth sailing. Dia daripada kecil dia dah campur dan mak ayah dia berniaga. Mak ayah dia struggle, orang tak tahu. Jadi dia berniaga, dia campur dengan mak dia berniaga. Sehinggalah umur dia 18, 19, dia buat sendiri berniaga. Mak dia meninggal, orang dah tak kenal dah. Dan dia buat. Sebenarnya dia dah lalui benda-benda ni ya? Tetapi kita nampak dia seolah macam dia smooth sailing. Kita tak nampak yang dia dah buat lama. Jadi ini sebenarnya tidak ada istilah tidak ada. Tak ada masa. Tak ada masa ni memang favourite punya alasan lah. Tak ada masa ni simple je. Stop tengok TV. You stop tengok TV, ada masa. Kalau orang yang buat part time, nak menjaga, nak buat dapat impian. Sebab bekerja makan gaji bukan impian you. Impian you punya bos, majikan you. You bekerja 9 pagi hingga 5 petang, that is your boss punya impian. 6 petang, you rehat sekejap. 6 petang sampai 12 malam is your dream. So waktu tu kalau you pergi main futsal, memanglah seronok exercise. You exercise sekejap sudahlah, tak payahlah sampai 7 jam 8 jam. You buat kerja exercise 1 jam. Tapi kebanyakan lepaknya lebih. Lepas futsal duduk dekat kedai mamak, minum-minum, sembang-sembang. Lah dah pukul 12. Tak ada masa. No, so masa banyak. Masa 24 jam pada semua orang. Allah ni maha adil, 24 jam. Tak adanya orang yang berjaya ni dia ada 30 jam. Tak. Dia cuma bekerja seperti dia ada 30 jam. Tapi sebenarnya masa dia tak 24 jam. Jadi kita kena agih lah. Tidur 8 jam, pendekkanlah 6 jam. Cukup. Pendekkan 6 jam, bangun, pergi kerja, pergi pagi, exercise dulu ke, ataupun kerja, balik kerja, exercise. Lepas exercise, tapi pastikan jadual tu penting lah. Janganlah tinggal ibadat ya. Sibuk-sibuk kita, kena ingat ya, kesebukan kita sehingga kita meninggalkan solat, meninggalkan doa. Tapi doa dan solat ini memudahkan, meringankan kesibukan kita. Jadi itu kena jaga ya. Jangan kita abaikan. Sudah takdir, Allahu Akbar. Siapa yang kata sudah takdir tu, tolonglah jumpa saya, tengok takdir saya. Takdir ni kita tak tahu tuan-tuan sekalian. Tak tahu. Allah dia yang tahu ya. Jadi kita, kenapa kita kata sudah takdir? Kita belum ditakdirkan apa-apa lagi. Kita pun tak tahu apa takdir kita. Tapi kalau orang yang tahu itu takdir, dia memang hebat. Datang jumpa saya, tolong tengok takdir saya apa. Saya pernah dulu satu masa saya makan gaji dulu biasalah kadang orang datang dalam pejabat kan, ketuk-ketuk bagi hello hi. Dia kata dia nak dia kata dia orang telik nasib. Dia kata, "Hello sir, I can see your destiny, I can see your future." Kan? Kali saya pergi, saya salam lah, sebab dia salam kan, saya salam.
Saya tarik dia pegang tangan dia, saya bawa ke pintu. Saya kata, I also know your destiny. Your destiny is outside this door. Jadi, tapi masa itulah kita orang muda-muda kasar kan. Kalau orang datang minta sedekah, senang kita bagi duit, dia keluar je. Tapi ini orang yang kata konon telik nasib lah, dia nak minta duit banyak. Dia bagi RM1, RM2 dia tak nak. Jadi itu cara dia. Saya salam dia. Dia kata, I also know your destiny, and your destiny is outside this door. Nangislah kan. Jadi itu cara-cara. Takdir ni sebenarnya kita tak tahu apa takdir kita, ya. Kalau kita dah usaha kita buat pun belum tentu lagi itu takdir kita. Kita dah buat setahun tidak berjaya. Jangan ingat itu dah takdir, belum. Ada satu student Sifu ni, saya tak nak sebutlah nama dia ni. Dia ni pengusaha kosmetik. Dia pergi belajar dengan Sifu ni. Saya pun tak nak sebut nama Sifu ni. Dia belajar, dia buat setahun tak jadi apa, 2 tahun tak jadi apa. Adalah dapat hasil sikit-sikit, tapi consider tak ada apa lah. Tapi Sifu dia pesan, kena sabar, bertahan, buat je. Dah betul dah buat tu, buat saja. Masuk tahun ketiga, tahun sekalian, mencanak naik. Seperti dia graf dia macam ni, naik tau. Sampai sekarang sukses. Jadi masa tu kita tak tahu. Jadi takdir ni kita ni macam mana. Dia ada orang dia mungkin dia cepat give up, dia lompat buat bisnes lain. Ada orang bisnes, tapi sebenarnya kena tahan. Kalau dah 2-3 tahun, 4 tahun tu is a different story. Tapi kalau baru setahun 2 tahun ni, kena bersabar, ya. Okey, dan dia bernasib baik lah. Selalu kita dengar kan, ada selalu dalam MLM lah, selalu kita dengar leader ni dah dapat 200,000. Itu dia nasib baik. Dia nasib baik sebab nasib baik dia orang awal. Nasib baik dia dapat leader. No, Dia buat tanpa henti. Dia bukan nasib baik. Rezeki dia dapat peluang tu awal dan dia sambut. Kita dapat peluang awal, kita tak sambut. Assalamualaikum Khairul, Encik Sada, apa khabar? Jadi kita dapat peluang, kita tak sambut sebab company tu baru, benda baru. Jadi orang ni berani sambut. Dia dah orang awal. Dan bila dia orang awal, dia seorang-seorang lah jadi champion. Dia jumpa orang dan dia dapatlah leader di peringkat awal. Maka dia sukses. Tapi orang tak tahu yang dia buat kerja daripada awal. Jadi orang kata dia nasib baik dapat leader. Bukan nasib baik. Dia bekerja dan dia jumpa. Dia usaha cari leader ni, ajak. Jadi ada yang sambut, ada yang tak sambut. Ada yang sambut, ada buat tak buat. Macam mana bisnes ni Encik Khairul, Tuan Sada? So itu memang yang bernasib baik ni salah lah, ya. Tak betul. Satu lagi alasan, penat. Alasan penat. Apa alasan penat? Penat lah aku nak buat ni, nak buat tu, penat lah. Alasan penat ni simple je. Tidur, rehat. Okey lah, bisnes alhamdulillah lah. Macam mana Dendeng Abang Sador? Dendeng Sador, Dendeng Abang Sador. Bagus lah bisnes. Biasalah. Saya punya dendeng okey lah. Cuma saya ingat nak pergi jumpa Tuan Khairul, nak belajar sikit packaging. Abbas Musin, how are you? Okey, penat lah. Simple je, rehat, tidur. Rehat sekejap, tidur sekejap. Kadang-kadang kita cuma perlu setengah jam je tidur, berehat. Kita akan segar, ya? Tapi sebenarnya rehat penat ni, ambil food supplement ada. Minum air putih, air mineral tu minum. Itu boleh hilang penat. Kedua, kadang kita penat ni, kadang kita kena pergi jogging. Selalu orang bila penat, kita tak nak jogging kan. Sebenarnya bila penat kita pergi jogging, lagi kita segar badan. Waalaikumsalam Mr. Abbas Muhsin. Jadi penat ni sebenarnya salah satu cara dia exercise, minum air putih. Kalau saya suka minum air manis kalau penat ni. Dan last, tidur je. Berhenti tepi jalan. Kalau tengah kat luar outstation, cari tempat yang redup sikit, matikan enjin, turun tingkat sikit, landing sekejap, tidur. Memang segar lepas tu. InsyaAllah Cik Khairul, nanti saya aturkan pergi kat rumah. Masih duduk di Bangsa ke? Ini kedai Pakistan ni. Minum.
Ini Pakistan chai. Sedap lah. Dia buat setengah-setengah tu tak berapa sangat, tapi kedai ni sedap. Hari ni baru first time masuk kedai ni. Selalunya saya pergi kedai sebelah ujung sana, kedai Balush, lagi tu ada satu kedai apa, Pak Punjab. Ni kedai Pakistan ni. Lepas tu dekat sana ada Mehran, sekarang tukar jadi Khan. Sebelah Khan tu ada restoran apa. Saya cubalah beberapa tempat. Oh, okey, Pandan Jaya insyaAllah. Nanti saya lalu Pandan Jaya, saya bagi hello-hello lah. InsyaAllah kita peluang jumpa sekejap. Okey, lagi satu kan, alasan orang suka bagi, cakap senang lah. Cakap senang lah dia kata kan. Memang best ni, teh ni memang best. Saya suka. Dan dia buat tawar. Dia bekalkan dengan gula. Kita ubur lah banyak mana kita nak ubur. Nak ubur satu baldi ni boleh juga. Tapi saya ubur satu sudu yang tadi ni. Satu sudu besar tu. Cakap senang lah. No, cakap memanglah senang, ya. Simple je. Bila orang cakap senang lah. Cakap memanglah senang. Ya, selalu saya jawab macam tu. Jadi Cik Abbas top leader bisnes apa tu? Dari Terengganu. Cik Abbas dari Terengganu ya. Oh, Terengganu kat mana? Kuala Terengganu, Dungun, Kemaman. Saya dulu ujung tahun lepas lah, ujung tahun 2021 bukan no, 2020. Kerap di Terengganu dalam berapa dekat sebulan juga saya di Terengganu. Sampai dah kena lockdown, dah buka balik, cepat-cepat keluar. Saja kongsi-kongsi Cik Khairul, bukannya banyak ilmu pun. Kadang-kadang semalam saya share tentang kena banyak bercakap tau, supaya otak kita tak nyanyuk. Jadi salah satu cara je cakap-cakap live macam ni lah, ya. Orang terpaksa dengar, macam TV je kan, dia cakap je kan. Jadi kita bagilah apa tajuk pun. Tajuk kita betul tak betul tak kisah, yang penting kita cakap je. Cakap senang lah ni sebenarnya memang lumrah lah. Cakap tu memang senang. Tetapi orang yang bercakap ni selalu dia bercakap daripada pengalaman dia yang dia dah alami, yang dia dah buat. Jadi dia bukan cakap sebarangan. Kita boleh kenal orang yang cakap saja ataupun cakap dan buat, ya. Jadi kita boleh kenal dan kita akan tahu macam mana cara dia. Sebenarnya ada beberapa soalan yang kita tanya, kita baru tahu, oh rupanya dia ni memang cakap je, dia tak buat pun. Tetapi jangan salah faham. Sama macam cikgu di sekolah, dia mengajar orang, tapi dia tak buat. Dia memang tugas dia mengajar. Cikgu di universiti mengajar engineering, dia tak buat pun kerja engineering, tetapi dia mengajar. Jadi itulah keadaan dia. Orang yang pandai bercakap adalah orang yang ada ilmu, yang tu kerja dia mengajar. Yang you ni yang dapat ilmu ni, pergilah buat. Sama macam doktor. Doktor tu dia belajar, dia mengajar, dia tu masih mengajar. Tapi doktor ni dah jadi profesional. Jadi itulah dia keadaan realiti hari ni. Memang cakap tu senang, ya? Kita, kalau saya diberi satu buku, baca, saya boleh mengajar juga tajuk tu. Sebab kita ada seni untuk mengajar orang, ya? Cakap senang lah. Tapi lagi satu dia kata tak pandai lah. Tak pandai simple je, bacalah buku, belajar, ya, insyaAllah. Jadi hari ni itulah sedikit kisah-kisah saya ni. Tadi mungkin nak tunjuk lagi sekali pada Khairul, kedai Pakistan ni. Ni dia. Ni dia bakar kebab dia. Ni tempat dia buat tu ha. Ni capati, roti naan dia. Ni dia punya tempayan. Uli dia. Ini capati ke naan? Capati. Ni lain Ini dia punya kebab dah siap masak ni. Ni belum masak lagi. Ni dah masak, ada orang order kot. Ini dia punya dessert Pakistan. Itu kalau kau belajar kat Pakistan lu, kau kenal lah artis ni. Dia tak ada dia nasi putih dia pun nasi basmati ya. Dia tak ada nasi putih biasa macam kita ni. Kari dia saya suka lah, kena dengan tekak saya. Selalu ni kacang ni, ini kacang peas. Saya suka kacang dal tu. Ni dal, bukan kacang kuda, bukan kacang dal, tu kacang kuda.
inilah dia menu-menu dia. Jadi itulah saja saya punya Jalan Ipoh, Khairul. Ni Jalan Ipoh. Nak kata Jalan Ipoh boleh, Dubai boleh. Kalau kat Dubai kedai dia macam ni lah. Kat belakang tu, tengok belakang tu ada kedai-kedai buka, kedai gunting, kedai jual buah. Betul-betul style Pakistan lah. Dekat Dubai, dekat Mekah dia macam tu lah keadaannya. Okey, jadi itulah saja daripada saya, Cik Khairul. Nanti saya aturkan kita jumpa, ya. Kita jumpa dekat rumah lah, sebab saya nak tengok mesin you punya peralatan packing tu, ya. InsyaAllah nanti saya call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa anda esok malam. Bye-bye.